Lieutenant Adnan bukanlah satu nama yang asing dalam sejarah negara kita. Bersempena dengan kemerdekaan negara kita yang ke-66 tahun, kami ingin kongsikan kisah wiranegara tersebut yang wajar kita contohi untuk menjadi rakyat Malaysia yang sayangkan tanah airnya. Anak kelahiran kampung Sungai Ramal di Kajang, Selangor bernama Adnan bin Saidi ini menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang tentera sejak dari kecil lagi. Walaupun pernah bertugas sebagai seorang guru pelatih, minatnya yang mendalam di dalam bidang ketenteraan tidak menghalang beliau daripada mengejar cita-citanya. Beliau membuat keputusan untuk menyertai Regimen Askar Melayu pada usia 18 tahun iaitu sekitar tahun 1933. Kehebatan Lieutenant Adnan mula terselah ketika Perang Dunia Kedua. They won't allow me to occupy even 1 inch of Siamese territory before the Japanese strike the first blow. Well, we've had our first blow. Tapi mereka ramai sangat. Kita takkan menang. Mungkin mereka akan menang, tapi bukan kerana kita tak melawan. Pada tahun 1934, dengan semangat ketenteraan yang tinggi di dalam diri Lieutenant Adnan, beliau terpilih sebagai rekrut terbaik. Kemudian pada tahun 1936, Adnan dilantik ke pangkat sarjan. Ini merupakan kenaikan pangkat yang pantas bagi seseorang tentera. Setahun kemudian, pada tahun 1937, beliau terpilih untuk mewakili platunnya dalam perbarisan memberi hormat di London bagi menyambut pertabalan Raja George ke-6. Tidak lama selepas itu, Adnan dinaikkan pangkat kepada Company Sergeant Major dan dihantar ke Singapura untuk berkursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus Lieutenant Muda, Adnan dilantik sebagai Ketua Platun 7 Company C. Sekembaliannya Lieutenant Adnan dari London, beliau berkahwin dengan seorang guru yang bernama Sophia Pakih Muda dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Pada tahun 1941, Lieutenant Adnan dihantar ke Singapura bersama isteri dan anaknya. Mereka tinggal di Pasir Panjang, iaitu kawasan yang dihaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu. Apabila mendengar berita mengenai Perang Dunia Kedua dan kedatangan tentera Jepun ke Tanah Melayu, Lieutenant Adnan memujuk isterinya Sufia pulang ke kampung kerana bimbang berlakunya peperangan yang mengerikan di Singapura. Namun, jauh di sudut hati Lieutenant Adnan, beliau juga sedih hendak berpisah dengan isterinya kerana isterinya sedang hamil anak ketiga mereka. Dan lebih menyedihkan lagi adalah ini merupakan kali terakhir mereka berjumpa dan bersama satu keluarga. Selepas kepulangan isterinya, Lieutenant Adnan telah mengatur gerak dan membuat persiapan untuk menghalang Jepun menyerang Tanah Melayu. Lieutenant Adnan diminta bertugas di Bukit Candu. Ekoran ada ura-ura menyatakan Jepun ingin melakukan serangan. Tetapi, Lieutenant Adnan ingin menjaga Pasir Panjang. Namun, Sarjan Arsyad mencadangkan untuk mempertahankan satu tempat sahaja. Atas kebijaksanaan yang dimiliki beliau, Lieutenant Adnan turut hendak mempertahankan Bukit Candu kerana kawasan tersebut mempunyai kilang candu milik Inggeris. Persiapan dilakukan, kubu dibina oleh askar-askar Melayu. Sarjan Hassan dan Lieutenant Adnan berjumpa dengan penghulu lalu berbincang tentang penduduk kampung yang enggan berpindah. Sabtu 6 Disember 1941, berita kemarahan Jepun bertiup kencang. Sir Thomas Philip memberitahu Jepun akan menyerang Tanah Melayu. Pertempuran sengit dijangka bakal berlaku. Mereka turut meramal askar Jepun akan mendarat di Kelantan dan Singapura. Maka, ramai yang bersependapat dengan Laksmana Thomas Sihat. Pesawat peninjau yang dimiliki British amat berguna untuk mengesan lokasi askar Jepun. Akhirnya, penduduk kampung bersetuju berpindah. Ekoran mengetahui Bukit Candu akan diserang. Pegawai penerbangan Ramshaw melaporkan ternampak 3 buah kapal di lautan dan mereka berpendapat Jepun telah membuat persiapan untuk berperang.
Apabila cuaca kembali reda, malam itu juga peninjau melaporkan konvoi angkatan tentera Jepun hilang dari lautan dan mereka berpendapat pihak musuh telah mengalih laluan di lautan. Tentera British mengarahkan semua pasukan untuk berjaga-jaga kerana pada bila-bila masa sahaja tentera Jepun akan melakukan serangan. Adnan memberikan taklimat kepada askar Melayu di Bukit Candu dan Pasir Panjang supaya meningkatkan kawalan untuk sentiasa bersedia menghadapi serangan tentera Jepun. Kerana mereka tahu Melayu yang merdeka mampu menggegarkan dunia. Hidup askar Melayu! Hidup askar Melayu! Pasukan meriam British mula membedil kawasan setelah tentera Jepun mendarat. Tembakan SUA menerangkan kawasan pendaratan Jepun dan unit Dogra mula menembak ke arah pesawat. Usaha dilakukan bersungguh-sungguh oleh unit Dogras, namun mereka menghadapi tentangan sengit. Kubu mesingan MG digunakan dengan berkesan terhadap tentera Jepun yang mula mendarat dan membunuh banyak askar Jepun. Dalam pertempuran secara hadapan, tentera Jepun berjaya menumpaskan tentera India British. Gelombang penyerang kedua dihujani tembakan meriam British yang mengakibatkan banyak jumlah korban teruk. Pada 8 Disember 1941, telah diadakan mesyuarat tergempar di Bilik Gerakan Pengkalan Tentera British di Kota Baru. Pemerintah Kor, General Help, memaklumkan bahawa tinjauan udara di Teluk Siam mendapati adanya pergerakan besar-besaran tentera Jepun di Songkla dan Patani. Ops Matador telah dilancarkan oleh General Help. Oleh sebab Jeneral A.E. Percival yang dipertanggungjawabkan mendapat berita tersebut lewat, akhirnya tentera Jepun sudah mendarat di Kota Baru. Pertempuran sengit berlaku serta jerangkap samar di lapangan terbang Pengkalan Cepa telah mengakibatkan ramai askar Jepun terbunuh. Namun, akhirnya tentera Jepun berjaya menawan Kelantan. Askar Melayu mula keletihan kerana tidak cukup makan dan minum. Mereka kembali menjalankan tugas masing-masing. Namun, suasana menjadi gempar dengan kedatangan tentera Jepun. Lieutenant Adnan segera mengarahkan tentera bersiap sedia. Tentera Jepun menghantar utusan untuk berunding dengan beliau. Namun, beliau tetap tidak mahu berundur. Pengeboman Jepun ke tanah Melayu menyebabkan banyak nyawa terkorban. Pada 11 Februari 1942, taktik Jepun melancarkan serangan dengan menyamar sebagai tentera Sing telah dikesan. Lieutenant Adnan mulai tidak sedap hati. Beliau mula menyerang penyamaran tentera Sing tersebut, menyebabkan tentera Jepun banyak kehilangan nyawa. Tentera Jepun kembali dengan pertempuran yang lebih sengit dengan membawa lebih ramai anggotanya dan melakukan serangan besar-besaran melibatkan serangan bom tangan dan senjata automatik terhadap askar Melayu. Company C yang telah dipimpin oleh Lieutenant Adnan telah kehabisan peluru dan semakin ditekan oleh tentera Jepun. Meskipun bilangan askar Melayu lebih kecil, Lieutenant Adnan dan pasukannya berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kawasan tersebut dan jatuh ke tangan pihak Jepun. Akhirnya, Lieutenant Adnan telah ditangkap oleh tentera Jepun dengan keadaan cedera parah. Pihak musuh menggantung Lieutenant Adnan di pohon ceri. Selain itu, mereka turut menikam dan mengelal leher sebelum beliau meninggal dunia pada usia 27 tahun. いるとしたら、おそらく日本軍はマラヤを征服ためにさらに